السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyempurnakan solat Isyak secara berjamaah dan kita berehat seketika, memberi ruang kepada majlis tazkirah. Dan selepas itu insya-Allah kita akan sambung program yang seterusnya, yang solat tarawih dan juga witir, yang mana tazkirah pada malam ni saya diingatkan tadi, yakni lebih kurang 20 minit, dan itulah SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Ulama Islam. Dan insya-Allah kita akan memerlukan masa sekitar 20 minit itu untuk bertazkirah. Yang mana tazkirah pada malam ni saya petik daripada blog saya yang saya tulis ataupun saya hantarkan pada bulan Mei, 13 Mei tahun 2020 yang lepas. Di waktu itu, kalau kita masih ingat, kita masa PKP, yakni kita solat tarawih di rumah, melainkan mereka-mereka yang diberi tugas untuk solat berjamaah di masjid. Yang mana di waktu kita, kalau kita masih ingat, kita solat tarawih di rumah. Selepas daripada solat tarawih, biasa saya akan menulis artikel berkenaan dengan Ramadan, lebih kurang 30 artikel. Dan pada malam ini saya pilih satu tajuk, yakni memburu malam Al-Qadar pada 10 akhir Ramadan dan tanda-tanda Lailatul Qadar. Sesungguhnya artikel ini agak panjang dan kita akan cuba pendekkan dia, ambil poin-poin yang boleh kita penuhi di antara masa dalam 20 minit itu. Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan 12 bulan, dan di antara bulan itu Allah Subhanahu wa taala pilih satu bulan, bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan bulan Ramadan dengan turun Al-Quran. Dan juga bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala fardukan, yakni puasa pada bulan Ramadan. Dan juga di dalam bulan Ramadan berbagai-bagai ibadah yang bulan lain tidak ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam bulan Ramadan, seperti solat tarawih secara berjamaah dan juga solat witir. Ada di dalam bulan lain tetapi dilakukan secara bersendirian. Tapi bulan Ramadan kita dituntut untuk solat witir secara berjamaah. Dan juga di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memilih satu malam daripada malam bulan Ramadan, yang ini malam Allah Subhanahu wa taala jadikan malam Lailatul Qadar, di mana berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kesungguhan beribadah, dan juga berdasarkan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Cuma tidak diketahui secara spesifik malam apa, hari apa, tetapi Rasulullah SAW menyebut 10 akhir daripada bulan Ramadan. Di mana seperti apa yang biasa kita dengar, yang surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5,
Allah Subhanahu wa taala menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, dan adakah kau mengetahui akan kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan hingga terbit fajar. Ini jelas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini ada satu malam Lailatul Qadar berlaku di dalam bulan Ramadan ini, dan malam Al-Qadar itu malam yang penuh barakah, malam penuh kemuliaan. Kita akan terus kepada hadis yang berikutnya, agak panjang. Kesungguhan Nabi SAW mencari malam Al-Qadar dijelaskan dalam banyak hadis, dan di antaranya hadis berikut. Kita akan mengambil maksud dia sahaja. Memang hadis ini panjang matan ataupun teksnya, agar masa yang diberikan ini dapat kita penuhi dengan keterangan-keterangan dalam malam Al-Qadar ini. Yang maksudnya adapun Rasulullah SAW apabila tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda SAW membangunkan ahli rumahnya, mengikat kainnya, menjauhi isterinya serta menghidupkan malam tersebut. Hadis riwayat Ibn Hibban, nombor hadis 3436. Dan juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata yang bermaksud Rasulullah SAW biasa ketika masuki 10 Ramadan terakhir, beliau kuatkan ikatan pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan isteri-isterinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang mana usaha untuk mencari malam Al-Qadar turut dijelaskan oleh Nabi SAW melalui sabdanya dengan memberikan beberapa isyarat. Antaranya baginda SAW menyatakan bahawa malam Al-Qadar berlaku pada 10 akhir daripada malam ganjil dalam bulan Ramadan, berdasarkan sebuah hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, carilah malam Al-Qadar pada 10 terakhir pada malam ganjil. Hadis riwayat Ahmad, hadis nombor 85. Dan seterusnya hadis yang berikutnya, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Rasulullah berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melalui usahanya daripada malam-malam yang lain. Riwayat Muslim, hadis nombor 2009. Jelaslah daripada beberapa petikan hadis ini berkenaan dengan yang pertamanya kesungguhan Rasulullah SAW, yakni beribadah pada malam 10 yang akhir pada Ramadan. Dan di antara kesungguhannya Rasulullah akan mengejutkan ataupun Rasulullah akan memberi ingatan kepada ahli keluarganya untuk memperbanyakkan ibadah pada 10 akhir daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Dan inilah yang perlu kita perhatikan apabila tiba akhir 10 Ramadan, naklah kita lebih giat gandakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita perhatikan setengah daripada masjid ataupun surau jamaah semakin kurang apabila tiba separuh daripada Ramadan. Dan naklah kita jangan jadi sebahagian daripada orang yang kurang ataupun orang yang mengurangkan jumlah bilangan di masjid. Naklah kita penuhkan masjid sehingga akhir Ramadan, agar 10 akhir Ramadan itu kita ketemui malam Al-Qadar dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dimaklumkan tadi masjid kita ni solat sebanyak 8 rakaat dan witir 3. Setengah masjid yang saya hadir untuk bertazkirah, yakni mereka mendirikan solat tarawih sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Jadi tidak mengapa, alhamdulillah, 8 pun tidak apa, 20 pun tidak apa. Janji kita ni ada bersama-sama untuk solat tarawih. Yang tidak bolehnya kita tidak solat tarawih. Dan apabila 20 rakaat kebiasaannya lah, separuh daripada masjid akan kurang, ataupun 2/3 daripada masjid akan kurang.
1/3 tu memang yang hardcore, yang duduk saf depan aja. Dan termasuk ustaz lah. Ustaz ni dah tak boleh nak balik duduk kat depan. Kalau dia balik awal, nanti orang cakap apa ustaz balik awal. Maknanya dah duduk kat depan, ustaz pun tak boleh nak balik awal. Jadi maknanya alhamdulillah duduk saf depan ni satu kelebihannya, dapat kita habiskan tarawih. Kalau 20 campur 3, 23. Mudah-mudahan dengan kesungguhan itu kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mencari malam Al-Qadar, ataupun termasuk dalam kumpulan mereka-mereka yang memenuhi bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan di sini, apakah yang perlu kita penuhi untuk menemui malam Al-Qadar? Ini perkara yang kita persoalkan. Apakah yang patut kita buat? Kita nak temu malam Al-Qadar, apakah patut yang kita buat? Amalan apa yang patut kita buat? Perbuatan apa yang patut kita buat? Dalam tulisan saya ini banyak pandangan-pandangan ulama berkenaan malam-malam akan berlaku Al-Qadar, yang kita tinggalkan, kita skip. Antara amalan-amalan utama yang dianjurkan untuk memperoleh kemuliaan malam Al-Qadar, di antaranya melakukan i'tikaf. Ini untuk kita memenuhi ataupun menemui malam Al-Qadar itu, naklah kita membanyakkan i'tikaf ataupun melamakan i'tikaf di dalam rumah Allah, di dalam masjid. Jadi apabila tuan-tuan masuk ke masjid, perkara utamanya niat i'tikaf. Tuan-tuan duduk dalam masjid pada malam ni, apakah tuan-tuan niat i'tikaf? Niat i'tikaf itu adalah merupakan perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Masuk masjid saja, yakni kita niat i'tikaf saja. Aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Itu adalah lafaz dalam bahasa Melayu lah. Kesungguhan Nabi SAW menghidupkan malam-malam terakhir 10 Ramadan digambarkan dalam hadis-hadis beliau SAW. Di antaranya diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, yang bermaksud adalah baginda SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehinggalah baginda wafat. Kemudian pada para isteri baginda turut beriktikaf selepas kewafatan baginda SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 172. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana Rasulullah beriktikaf. Lebih-lebih lagi Rasulullah akan beriktikaf penuh 10 akhir Ramadan tu di dalam masjid. Dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu diikuti oleh para isteri baginda selepas daripada kewafatan baginda SAW. Dan hadis lain pula kita ambil maksud dia saja adalah Rasulullah itu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis Bukhari, hadis nombor 2025. Pengertian i'tikaf. Imam At-Tabari rahimahullah mendefinisikan i'tikaf dengan katanya uquf, asalnya adalah menetap, dan seorang mengurung dirinya ke atas sesuatu. Lihat tafsir At-Tabari Muhammad bin Abjarir, juzuk yang ketiga, halaman 549. Manakala dari sudut syara, i'tikaf bermaksud menetap dalam masjid dengan tujuan qurbah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan oleh seorang Muslim memayyiz, berakal, suci tubuh badan daripada junub, haid serta nifas, dan dia menghalang dirinya daripada sebarang syahwat, kemaluan. Rujuk Nihayah Al-Muhtaj Ar-Ramli, juzuk yang ketiga, halaman 2103. Hukum i'tikaf. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hukum beriktikaf adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Ianya disunatkan pada keseluruhan waktu, manakala pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ia lebih dituntut, dengan tujuan untuk mengikut petunjuk Nabi SAW dan mencari Lailatul Qadar. Rujuk kitab Ar-Rawdah At-Talibin Imam An-Nawawi, juzuk yang kedua, halaman 389. Jadi jelas kepada kita, yakni i'tikaf itu adalah merupakan hukum sunat, dan sunat di sini sunat muakkad yang dituntut. Dari segi tuntutan yang sunat, tetapi pahalanya menghampiri kepada wajib kalau kita faham daripada sunat muakkad. Dengan sebab apa? Dengan kebiasaan ataupun dengan rutinnya Rasulullah beriktikaf. Berbeza dengan sunat ghairu muakkad. Tidak Rasulullah buat secara berterusan. Berbeza dengan muakkad ini, ulama mengatakan Nabi SAW membuat ataupun melakukan dengan kadar yang banyak atau berterusan, sehingga pahalanya menunjukkan kepada sunat muakkad. Jadi apa kesimpulannya?
Jadi kita ambil yang ini sesungguhnya apabila kita masuk dalam masjid, perkara utama yang kita buat satunya adalah solat satu masjid. Yang keduanya jangan lupa niat iktikaf. Itu perkara yang penting masuk dalam masjid. Solat satu masjid adalah merupakan satu cara kita untuk memuliakan masjid ataupun menghormati masjid, melainkan Masjidil Haram dengan cara kita tawaf. Dan satu daripada dengan niat iktikaf. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, kita memperbanyakkan i'tikaf di dalam masjid. Ruangkan masa 10 akhir Ramadan ini, lebih-lebih waktu malam, mungkin kita balik malam oleh kita bertadarus. Jangan lupa kita beriktikaf. Hukumnya adalah sunat dan dia adalah merupakan satu perbuatan yang sangat disukui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperbanyakkan doa. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah seperti berikut, iaitu doa yang pernah diajar oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Doa yang berbunyi Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Aisyah, bila mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam merupakan malam Lailatul Qadar, apakah yang harus aku ucapkan di malam itu? Dia menjawab, ucaplah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini adalah merupakan hadis yang menunjukkan suruhan ataupun gesaan daripada Nabi SAW apabila kita beranggapan ataupun menyangkai malam tu malam Lailatul Qadar, bacalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ataupun baca setiap malam, tidak salah apa-apa pun. Hadis doa ini adalah doa yang diajar orang Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah bertanya, kalaulah malam tu dia ketemu malam Al-Qadar, apakah patut dia buat? Nabi kata, bacalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini biasa imam akan baca masa di dalam solat tarawih. Yang ketiga yang terakhir, yakni menghidupkan malam Al-Qadar dengan ibadah-ibadah yang sunat lain seperti solat, zikir, istighfar, baca Al-Quran dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis disebut, yang bermaksud barang siapa berdiri solat pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari hadis 217 dan Muslim hadis nombor 759. Ini adalah merupakan di antara dalil-dalil yang menyuruh kepada kita untuk mendirikan solat pada malam-malam Ramadan. Di antaranya solat tarawih lah. Man qama Lailatul Qadr, dan juga termasuk di sini disebut oleh Rasulullah berkenaan dengan malam Al-Qadar. Apabila berlaku Al-Qadar, yakni apabila kita berdiri bersolat pada malam Al-Qadar, di mana kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan di antara amalan-amalan ataupun solat yang biasa kita lakukan adalah solat tarawih dan juga witir. Tiap-tiap malam kita tarawih dan witir. Insya-Allah kalau ketemu malam Al-Qadar, sesungguhnya kita dalam keadaan berdiri menyambut Al-Qadar. Masuk Al-Qadar di sini, dia akan berlaku bermula daripada satu malam, bermula daripada maghrib sampai subuh. Kalau berlakunya Al-Qadar, waktulah malam Al-Qadar namanya. Dan kerana itulah kita sesungguhnya, kalau setiap malam kita beribadah, termasuk kita solat, termasuk kita baca Al-Quran, termasuk kita berzikir, termasuk kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita akan ketemu malam Al-Qadar. Zaman dulu orang kata Al-Qadar ni kita tengok benda-benda pelik, air melimpah dan sebagainya, itu tidak penting. Yang pentingnya kita beramal. Bukan kita nak tengok benda yang ajaib, kita nak beramal malam Al-Qadar. Apabila bertepatan dengan malam Al-Qadar, pahalanya cukup besar, yakni lebih, pahala gandaannya lebih daripada 1000 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapatlah manfaat kepada kita. Apa yang penting di sini, kita beribadah untuk menyambut Al-Qadar. Bukan kita nak tengok benda yang pelik, tapi kita beribadah malam Al-Qadar dengan salat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir dan sebagainya, agar pahala yang kita lakukan pada malam Al-Qadar bertepatan dengan apa yang telah sebutkan, yakni beribadah pada malam Al-Qadar lebih daripada 1000 bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.